Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Adima binti Adilun memegang kad matriks BBA 2111-0233 dari Universiti Malaysia Sabah. Dalam video ini, saya akan membentangkan case analisis yang telah saya lakukan bagi menyiapkan tugasan individu, iaitu bagi subjek BA 20503 kanak-kanak dalam keluarga bermasalah. Sebagai pengenalan, analisis kajian kes yang dijalankan adalah berkaitan topik kes kanak-kanak yang berada dalam keluarga di bawah pengaruh alkohol. Tema kajian kes ini pula adalah tema empowering atau memperkasa. Secara umumnya, empowering ni ialah proses sosial yang kompleks diistilahkan membantu orang ramai sehingga mereka sendiri mampu mengawal kehidupan mereka dan dapat memimpin orang sekelilingnya. Biasanya, empowering ini akan digunakan dalam institusi kekeluargaan yang melibatkan sumber daya, kemahiran dan sokongan yang diperlukan dalam pembuatan keputusan yang lebih baik untuk memajukan diri dan ahli keluarga mereka sendiri. Rentetan itu, kes analisis berdasarkan isu semasa yang tular baru-baru ini di media sosial sangat berkait rapat dengan topik kes bapa mabuk, pukul anak dengan batang kayu dan memaksa anaknya merakam kejadian tersebut. Definisi dan konsep kes menjelaskan bahawa kanak-kanak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun ke bawah di mana mereka ini tergolong dalam masyarakat lemah yang memerlukan perlindungan. Manakala untuk penderaan kanak-kanak pula merupakan satu pelanggaran serius terhadap hak kanak-kanak dalam menjalani kelangsungan hidup mereka. Penderaan ini dapat dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Untuk kes kanak-kanak dalam keluarga alkohol pula merujuk kepada kanak-kanak yang berada di bawah jagaan lingkungan keluarga yang terlibat dengan penggunaan alkohol secara tidak terkawal. Definisi alkohol pula adalah satu minuman yang boleh memabukkan di mana individu yang meminumnya akan menjadi hilang kawalan sehingga menimbulkan kesan ketagihan yang melampau. Maklumat kes mangsa yang diperoleh daripada berita online Sabah Post menjelaskan bahawa mangsa penderaan adalah dua orang kanak-kanak, iaitu seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 8 tahun dan seorang lagi kanak-kanak lelaki yang berumur 13 tahun. Kanak-kanak ini tinggal bersama kedua ibu bapanya di Bandar Lianyonggang, Jiangsu di negara China. Puncak kes ini berlaku dimulakan dengan sifat dan tingkah laku negatif seorang lelaki dewasa yang dikenali sebagai Ji. Ji merupakan peminum tegar alkohol sejak zaman bujangnya lagi. Semasa pulang ke rumah ibu bapanya, Ji juga akan memukul saudara kandungnya dan ibu bapanya sendiri. Kelakuan buruk ini berterusan sehingga Ji berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Semasa Ji pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, menyebabkan dia hilang kawalan sehingga memukul istrinya dengan batang kayu besar. Suami yang tidak puas hati memukul istrinya juga melepaskan amarahnya dengan memukul 2 orang anaknya yang berada di ruang tamu rumah mereka. Pemabuk tersebut juga memaksa anak-anaknya untuk merakam penderaan tersebut sehingga penderaan tersebut tular di media sosial di negara China. Keterukan kes ini dilihat pada istrinya yang dipukul berulang kali dengan sebatang kayu yang besar sehingga batang kayu tersebut patah di badan istrinya. Namun begitu, istrinya hanya mampu menangis dan menggeliat kesakitan. Anak lelakinya yang duduk di lantai juga dipukul di bahagian kepala, namun mangsa hanya mampu melindungi mukanya daripada dipukul oleh bapa kandungnya sendiri. Manakala anak perempuannya yang juga dipukul bertubi-tubi dengan batang kayu juga patah di badannya, di mana mangsa hanya mampu mengelak dan menahan kesakitan sambil menangis. Kes ini juga tersebar di seluruh dunia, rentetan rakaman kanak-kanak yang dipaksa merakam kejadian penderaan tersebut antara satu sama yang lain. Jika mereka enggan mematuhi arahan daripada ayahnya, maka ayahnya akan meneruskan pukulannya dengan lebih dahsyat, menyebabkan kanak-kanak tersebut tiada pilihan lain. Mereka akan akur kerana takut dipukul sehingga mati. Hak jagaan juga diberikan kepada ibu mangsa. Menurut The Beijing News China, kanak-kanak itu mengalami kecederaan yang tidak mengancam nyawa. Kini mereka berada di bawah jagaan ibunya. Akhir sekali, suami atau bapa kepada mangsa telah ditangkap oleh pihak polis yang disabitkan dalam kes penderaan akibat pengaruh alkohol. Kes ini dibicarakan di mahkamah sehingga membabitkan Biro Keselamatan China dan juga pejabat daerah. Individu yang terlibat dalam kes ini adalah seorang lelaki dewasa yang dikenali sebagai Ji. Ji yang berumur 36 tahun merupakan seorang pemabuk dan sering mendera ahli keluarganya sendiri.
Ibu bapa dan saudara G juga menjadi mangsa pukul G sejak bujang sehinggalah berkahwin. Isteri yang didera oleh suaminya dengan menggunakan batang kayu dan 2 orang kanak-kanak juga menjadi mangsa dera seorang bapa yang tidak bermoral. Manakala pihak yang terlibat dalam menguruskan kes ini adalah pihak polis yang menjadi penyiasat kes dalam penyalahgunaan alkohol dan juga penderaan seorang lelaki dewasa yang tidak terkawal. Seterusnya, kerajaan daerah juga turut terlibat dengan menjadi perantara kes ini beberapa kali. Selain itu, Biro Keselamatan China juga turut terlibat dalam menguruskan kes kecanduan alkohol dan pendarahan domestik penduduk tempatan di China. Maklumat berkaitan mangsa didapati mengalami kecederaan fizikal di mana mangsa mengalami kemerahan dan lebam pada kulit di beberapa bahagian anggota badan mangsa. Seterusnya, mangsa juga mengalami gangguan emosi, iaitu ketakutan yang melampau dilihat dari reaksi kanak-kanak tersebut yang menjerit dan menangis kesakitan akibat dipukul bertubi-tubi. Tindakan ini dapat menimbulkan kesan trauma dalam diri kanak-kanak tersebut, di mana mereka akan mengalami kemurungan dan merasa kurang diberi kasih sayang yang sewajarnya, seperti kanak-kanak yang lain. Selain itu, mangsa juga terdedah dengan masalah sosial. Hal ini berlaku akibat keadaan keluarga yang porak-poranda menyebabkan kanak-kanak ini menjadi lebih agresif, di mana mereka ini mudah terdedah dengan masalah sosial seperti bully, pergaduhan, potik sekolah, dan vandalisme. Tingkah laku negatif ini dilakukan disebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka sendiri. Akhir sekali adalah prestasi di sekolah kanak-kanak juga turut merosot. Kejadian tular yang melibatkan keluarga mangsa menyebabkan kanak-kanak ini malu berhadapan dengan kawan-kawan mereka sendiri. Mereka ini juga turut dilabel sebagai anak kepada pemabuk dan banduan sehingga menimbulkan kesedihan dalam diri kanak-kanak secara melampau. Kesannya, kanak-kanak akan mengalami masalah ketidakhadiran dan ketinggalan pelajaran di sekolah. Prestasi akademik mereka juga turut merosot dan kececeran dalam pendidikan juga cenderung berlaku. Ini disebabkan ketidakstabilan keluarga dan kurangnya sokongan ibu bapa dalam pengembangan diri kanak-kanak tersebut. Secara kesimpulannya, perlindungan kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, dan eksploitasi adalah satu aspek yang penting perlu diutamakan oleh semua pihak. Kes kajian ini dapat disimpulkan bahawa kesedaran masyarakat tentang bahayanya ketagihan alkohol yang membuatkan individu tersebut menjadi tidak terkawal sehingga membawa kepada penderaan fizikal, mental, dan pengabaian dalam keluarga sendiri. Kepentingan kajian kes ini menjadi satu konteks kesedaran berkaitan penderaan yang berlaku dalam keluarga yang akan memberi kesan negatif terhadap pembangunan dan pengembangan psikososial kanak-kanak. Oleh itu, sumber daya sokongan dan perkhidmatan pemulihan menjadi alat pemerkasaan yang diperlukan oleh setiap ibu bapa. Memperkasakan sokongan komuniti yang menekankan kepentingan tentang kelestarian dan peningkatan kepada keluarga yang harmoni dapat dijadikan sebagai ejen perubahan yang positif. Usaha ini amatlah diperlukan untuk bergerak ke arah masyarakat yang lebih selamat, berdaya maju dan berempati bagi mencapai pembangunan individu sama ada dari segi emosi, fisikal, intelektual dan kerohanian dalam kehidupan.